Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, apa khabar ibu-ibu di rumah ataupun di mana saja ibu berada? Okay, saya Teacher Lia. Adakah anda betul-betul mengenali setiap sisi segi fizikal, mental, karakter anak anda? Ini persoalan pertama Teacher Lia bagi pada semua ibu-ibu dan guru-guru di luar sana. So, based on my experience dalam pengalaman teacher selama 18 tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, so macam-macam ragam, macam-macam perangai, macam-macam karakter pelajar yang teacher dah jumpa. Even teacher juga mempunyai 5 orang cahaya mata. Yang pertama, girls. Yang kedua, girls. Yang third pun girls juga. Yang keempat baru boys. Dan yang kelima, Alhamdulillah Allah rezekikan juga seorang girl lagi satu. Okey. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. So dah kenal baru jatuh sayang, baru jatuh cinta. Macam itulah juga kita dengan anak-anak kita sendiri, dengan anak didik kita sendiri. Okey, ada anak-anak didik kita ataupun anak kita sendiri yang perangainya kita sendiri pun tak boleh jangka. So macam mana kita nak kenal dia orang ni sebenarnya? Okey, first, hari-hari, setiap hari kita akan berjumpa dengan diorang. Kalau mak-mak ni memang everyday lah dia akan jumpa dengan anak dia, dia akan menghadap anak dia. So sebenarnya melalui observation kita sendiri pun setiap hari kita dapat kenal ciri-ciri anak kita. Okay, kesukaan dia, cara dia berfikir, cara dia bercakap, cara dia bermain, cara dia bergaul. So kat sini sebenarnya kita dah boleh observe anak kita sendiri. Kita dah boleh tahu dan kita boleh kenal apakah karakter anak kita. So kat sini kita akan cuba lihat satu persatu. So ada anak yang jenis suka menyendiri, duduk sorang-sorang. Bila kita panggil dia tu dia macam dengar tak dengar. Dia berimajinasi sendiri. So anak yang macam ni sebenarnya dia banyak fikirkan sesuatu yang kita tak tahu. Ada juga dia duduk tapi mata dia perhati sekeliling. Dia tengok sana, dia tengok sini. Oh, dia tengah observe persekitaran dia. So ada anak-anak yang memang tak suka duduk diam. Duduk satu tempat tu tak sampai seminit. Dia bergerak ke sana, dia bergerak ke sini. Dia tak fokus. Kejap-kejap kan dia lari pergi kat dinding conteng, tengah-tengah main baru dapat main Lego dalam 2 second, 3 second macam tu. So dia tinggalkan Lego tu, dia pergi cari benda lain, dia pergi usik adik dia berkacau kakak dia usik kawan dia dalam kelas. So anak ni kategori apa? So kenapa dia berbeza dengan orang lain? So ada juga jenis anak kita ataupun anak orang lain. Dan kita tanya juga kenapa anak kita ni tak sama dengan macam anak orang lain. Anak orang tu behave je. Anak kita ni tak duduk diam semua. Ada juga anak orang yang kategori dia suka bergaul. Bila kita bawa dia pergi gathering ke ataupun jumpa saudara mara, balik bercuti macam ni, Teacher Lia ada kat kampung sekarang ni sebab cuti sekolah. Seronok sangat. So anak-anak pun seronok, parent kita seronok dapat jumpa kita. So Alhamdulillah direzekikan juga jiran sebelah rumah ni ada buat kenduri. Esok ada kenduri wedding. So dapat jumpa ramai-ramai. So ada anak yang dia suka bergaul, dia pandai bawa diri. Ada anak yang dia tak suka crowded, dia suka duduk sorang-sorang. Ataupun dia hanya bergaul dengan klik dia saja, small klik. Maksudnya orang yang betul-betul dia rapat, family members, mak, ayah, abang, kakak, adik tu, mamak saudara dia tu, bila dia dengan orang lain dia tak selesa. So dia mula buat perangai, jomlah balik mak, jomlah kita balik kan ayah. So dia macam tak suka. So ni anak kategori apa? Ada juga anak yang kita tanya satu patah saja, kita tanya satu soalan. Contoh, dah makan ke belum? Ada yang macam ni dia suka kita tanya sepatah je soalan, dia jawab banyak sangat, 10 patah pun. Dah makan dah, saya dah makan. Teacher, saya dah makan dah, pagi tadi mak saya breakfast, buat telur scramble egg, saya minum susu lah dekat rumah tadi teacher. Dia panjang. Ada yang jenis macam kita tanya dah makan belum? Tak makan lagi. Ada yang macam tu. Ada yang macam bila kita tanya dah makan ke belum hari ni?
dah makan ke belum? Dah makan ni. Kita tanya, kita jawab balik. Ada juga yang macam tu. So anak ni kategori yang macam mana? So ada juga anak-anak yang dia suka bercerita, dia suka sharing dengan kawan-kawan. Dia seronok bila sampai sekolah tu, dia sampai dekat rumah kan. Anak teacher ada juga yang macam tu. Dia suka balik bila sampai rumah je, letak beg je terus je. Hari ni kan Mimi, Kak Long kan cerita, dia suka bercerita, sharing kan kat sekolah apa buat. Ada anak yang balik sekolah je, dia letak beg, lepas tu dia masuk bilik, lepas tu dia diam je. Kita panggil dia turun makan, baru dia makan. Kadang-kadang tengok muka dia macam ada sesuatu, tapi dia bukan jenis yang meluahkan. So anak ni kita tengok kategori macam mana pula. Dan cara mana kita nak bantu dia dan kita nak get kita dengan dia tu tak lari. So ada anak yang dia pandai bawa diri. So bila kita bawa pergi mana-mana, dia pandai bawa diri. So dia pergi berkenalan dengan kawan ni yang baru, dia salam dengan orang ni, dia kenal orang ni, dia pandai bawa diri dia. Bermasyarakat. So ada anak yang macam kita kena tunjuk dia, assalam lah ni, assalam ni pakcik ni kawan ni. Ada yang macam tu. Ada juga. So ni kategori yang macam mana anak ni. Ada kita bawa pergi mana-mana, dia stay duduk kat situ. Dia kata ada di situ ya. Duduk je, kita tengok kiri, tengok kanan. Ada malu-malu. Ada yang tu okey, dia masuk je rumah, dia duduk sekejap je, lepas tu dia tengok sana, dia tengok sini, dia usik tu, dia usik ni, dia nak try tu, dia nak try ni. Orang dia tak faham, orang yang tak faham dia akan kata, apalah budak ni, nakal lah budak ni, pergi rumah orang nak usik tu, usik. Tak, based on karakter dia. Dia tak semestinya macam parent ni tak pandai lah jaga anak dia. Dia tak pesan ke anak dia datang sini? Tak. Semua anak-anak ni Allah dilahirkan, Allah dah bagi perangai yang berbeza-beza. So bila kita kenal anak kita ni macam mana, kita kenal anak didik kita ni macam mana, so baru kita boleh bantu dia. Macam mana kita nak bantu dia? Ramai ibu-ibu kat sana yang kadang-kadang even dia ada seorang dua anak pun dia macam, teacher saya tak tahulah macam mana saya nak jaga anak saya ni. Yang ni perangai dia macam ni, yang ni perangai dia macam ni. So macam itulah juga pengalaman teacher selama 18 tahun dalam bidang pendidikan kanak-kanak ni. Macam-macam lah teacher dah jumpa. So macam mana daripada anak tu datang sekolah, dia tak nak langsung berkomunikasi. So ada yang masuk bulan kedua, bulan ketiga baru dia berkomunikasi dengan kita. So, sebab kita dah kenal pasti ciri-ciri ataupun karakter anak ni. So bila kita dah kenal pasti ciri-ciri karakter anak ni, baru kita boleh bantu dia orang. So sebenarnya banyak cara kita boleh kenal karakter setiap anak-anak ni. Ya, daripada pemerhatian kita, dari saintifiknya, daripada kita membuat dengan guru-guru ataupun kawan-kawan dia. So, anak dia macam mana kat sekolah. Sebab kadang-kadang anak dia kat rumah lain perangai, dekat sekolah lain. Sama juga dengan anak kita. Kat rumah kita tengok dia macam ni, tapi bila sampai kat sekolah, cikgu dia kata anak puan sebenarnya macam ni lah kat sekolah. Dia tak nak bercakap sangat, bila tanya tak nak jawab, bila volunteer langsung tak nak. Macam mana tu puan? Sama juga tu. Sebabnya kita pun cakap apa, anak saya kat rumah okey je, talkative je, banyak tanya, banyak cakap. Takkan macam tu cikgu? Mesti macam tu. So Teacher Lia akan cuba bantu ibu-ibu kat sana dan juga guru-guru kat luar sana untuk mengenal pasti karakter anak-anak didik kita ni. Supaya apa? Supaya kita boleh lebih mudah untuk mengajar diorang, kita mudah lebih rapat dengan diorang, kita faham diorang. Anak-anak ni sebenarnya bila kita faham diorang rasa sangat disayangi, dia sangat istimewa dia rasa. Sebab apa? Sebab ibu bapa tahu dan kenal karakter dia. So dia yang jenis macam mana nak ambil hati dia, semua tu. Okay, next episode Teacher Lia akan beritahu, ceritakan anak-anak ni tadi berdasarkan pemerhatian kita tadi, sebenarnya anak ni karakter apa. Okay, stay tune. Okay, bye mamis.